Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama kami Khairul Nizam Nahar dalam rancangan Ninjau. Rancangan yang akan ngembak kita orang menjelajah sambil mencari tempat-tempat yang menarik yang terdapat di negeri Sarawak. Dan kini tu kami berada di Kapit, Bandar Kapit. Perjalanan daripada Bandaraya Kuching ke Kapit mengambil masa 8 jam menggunakan jalan darat dan boleh diakses menggunakan jalan sungai iaitu express boat. Dan kami orang akan ke Sebabai Waterfall yang terletak tidak jauh daripada Bandar Kapit. Hanya 10 minit. Dan untuk tahu apa di pula kami di Sebabai Waterfall, stay tune, ninjau. Minggu ini kami akan membawa anda mengikuti perjalanan kami ke Uwong Sebabai yang terletak di daerah Kapit, kira-kira 430 km dari Bandaraya Kuching. Untuk datang ke sini, kami bertolak sehari lebih awal dari Kuching untuk bermalam di Pekan Kapit. Perjalanan dari Kuching ke Kapit mengambil masa kira-kira 9 jam. Kami memilih untuk bermalam di Kapit supaya kami boleh memulakan perjalanan lebih awal esok hari. Di samping itu, tak mahu melepaskan peluang mencuba roti canai goreng untuk sarapan pagi, antara menu istimewa di sini. Selepas sarapan pagi, kami bertolak ke rumah Bundong yang terletak di Nanga Sebabai Ulu, di mana kami akan bertemu dengan pemandu arah kami. Okey, kini tu kami berada di rumah panjang Bundong Ulu Kapit dari Sebabai. Okey, sebelum kami orang nak meneruskan perjalanan hiking ke Sebabai Waterfall, kami orang nak menunggu hari teduh sebab hujan di luar. Boleh cerita sedikit tentang rumah panjang tu sih? Boleh. Boleh ya? Apa yang kita tanya, saya kasih tahu juga. Rumah panjang tu berapa umurnya? Kurang lebih ala tahun 55 tu. Bikin rumah tu. Itu agak-agak itu. Agak-agak lah. Rumah tu kami orang nak ke air terjun Sebabai. Berapa jauh daripada rumah panjang tu ke air terjun? Itu kian tu sejam. Sejam lah. Sejam. Lalu kebun, sungai, Sungai. lalu kebun je lah. Tapi nadai bukit lah. Dan okey lah. Sungai, hulu sungai. Kami nak terima kasih dengan tuan rumah masa banyak-banyak dengan Aki kerana beramah mesra dengan kami orang, memberi peluang dengan kami orang untuk ke Sebabai Waterfall. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kami si sabar nak ke Sebabai Waterfall. Stay tune, ninjau. Okey, kini tu kami berada di starting point sebelum kami ke Sebabai Waterfall. Jadi, mungkin kita orang mau tahu apa di bola kami orang situ. Stay tune. Ninjau. Okey, sebelum kami memulakan perjalanan ke Sebabai Waterfall, kami nak memperkenalkan pemandu arah kami, iaitu Javier. Okey, Javier, berapa umur? 16 Okey. Perjalanan daripada starting point ke waterfall berapa lama? 1 jam Berapa gate waterfall yang terdapat di situ? 3 Yang kita pergi tu apa nama? itu Sebabai Indok. Sebabai Indok. Sebabai Indok. Okey. Yang kedua, Pung Bidai. Orang Bidai, dan yang ketiga Yang 3 Ujugam. Ujugam. Okey. Kami si sabar nak pergi lagi. Okey, jom. Ninjau. Pemandu arah kami hari ini adalah Javier, remaja 16 tahun yang menetap di rumah Pundong.
Walaupun masih muda, tetapi Javier sudah biasa melakukan aktiviti hiking di sekitar kawasan rumah bersama ahli keluarga dan rakan-rakannya. Menurut beliau, air terjun ini popular di kalangan penduduk setempat kerana trailnya yang mudah dan perjalanan yang tidak terlalu jauh. Perjalanan kami ke air terjun Sebabai hari ini dijangka mengambil masa kira-kira 1 jam atau 2.4 km dari titik permulaan. Memandangkan ini kali pertama kami hiking di kawasan Kapit, kami memilih untuk menggunakan khidmat penunjuk arah tempatan. Selain itu, kami membuat persediaan dengan memastikan kami membawa barang keperluan secukupnya. Kami memilih untuk menggunakan kasut getah atau kasut kalis air supaya lebih selesa sepanjang perjalanan. Laluan ini agak terbuka, jadi pastikan anda memakai topi ketika cuaca panas. Tak banyak barang yang perlu dibawa memandangkan trail ini agak pendek, tetapi kami tetap bersedia dengan bekalan makanan, air, ubat-ubatan dan first aid kit untuk kegunaan semasa kecemasan. Mengikut kata pemandu arah kami, laluan menuju ke air terjun Sebabai lebih landai dan tidak banyak mendaki. Laluan ini melalui kebun penduduk setempat sebelum masuk ke kawasan hutan sekunder di mana anda akan meredah sungai untuk sampai ke kawasan air terjun tersebut. Kawasan ini dulunya adalah kawasan pembalakan dan air sungai tidaklah sejernih ini. Hanya selepas tiada lagi aktiviti pembalakan yang berlaku di hulu sungai, barulah air sungai ini kembali jernih seperti sekarang. Okey, keadaan trail ke Sebabai Waterfall agak landai, senang, tapi harus diingat sebab kawasan tu adalah kawasan sungai, especially yang sebelah Kerek Kamit. Okey, berhati-hati semasa melangkah dekat batu-batu yang tajam. Dan kasut yang paling sesuai untuk di situ adalah kasut Adidas kampung yang selalu dipakai oleh hikers-hikers yang biasa berjalan dekat sungai. Okey, dan juga harus diingatkan bahawa kepala air boleh terjadi sekiranya kita orang sentiasa alert. Especially apabila kita orang langgar kawasan air tiba-tiba bertukar menjadi warna keruh ataupun banyak daun, make sure kita orang pergi ke kawasan yang tinggi supaya kita orang selamat daripada kena kepala air. Okey, stay tune, ninjau. Kami meneruskan perjalanan menuju ke air terjun Sebabai yang terletak di Nanga Sebabai Ulu Kapit. Keadaan cuaca yang redup selepas hujan buat perjalanan kami lebih selesa. Sambil berjalan, kami menikmati keindahan alam sekeliling dan kepelbagaian flora dan fauna di sekitar kawasan ini. Antara tips keselamatan semasa river hiking adalah mengetahui keadaan dan paras air yang selamat untuk anda meranduk sungai. Sentiasa perhatikan kelajuan arus serta paras air. Sekiranya arus deras dan paras air melebihi paras lutut anda, ada kemungkinan laluan itu tidak selamat dilalui pada masa itu. Anda dinasihatkan untuk naik ke tebing atau menggunakan laluan lain untuk sampai ke tempat yang dituju.
Antara perbezaan laluan sungai di sini dan di Sungai Kayan Padawan yang pernah kami kunjungi dahulu adalah bentuk batu-batu di dalam sungai. Di Sungai Kayan, batu-batu di dalam sungainya mempunyai bucu-bucu tajam serta agak berlumut. Sementara di Sungai Sebabai ini, batu-batunya berbentuk bulat dan agak mudah bergerak ketika dipijak. Untuk hiker yang baru mencuba aktiviti river trekking, anda digalakkan menggunakan kayu ataupun hiking stick untuk membantu anda berjalan lebih stabil di dalam air dan mengelakkan anda dari tergelincir. Kawasan berhampiran sungai seperti ini sinonim dengan pacat. Walaupun secara asasnya gigitan pacat tidak berbahaya, anda boleh mengambil langkah pencegahan dengan menggunakan stokin panjang serta baju dan seluar panjang, menggunakan semburan anti pacat dan sebagainya. Sentiasa periksa bahagian kulit anda, terutama di kawasan yang basah atau sudah terkena air seperti kaki, lengan dan belakang, terutamanya sekiranya anda merasa gatal-gatal. Berhati-hati semasa mandi di kawasan ini untuk mengelakkan gigitan di kawasan sensitif seperti leher dan kepala. Sekiranya anda digigit pacat semasa sedang hiking, langkah pertama yang perlu anda buat adalah bertenang. Sekiranya anda mempunyai semburan anti serangga atau anti pacat, anda boleh gunakannya untuk melepaskan gigitan pacat itu dari kulit anda. Sekiranya tiada, perlahan tariklah pacat itu dari kulit sebelum menekap kesan gigitan untuk menghentikan aliran darah selama sekurang-kurangnya 5 minit. Kawasan yang digigit atau rasa gatal dan selepas darah berhenti, anda boleh gunakan krim atau minyak angin untuk mengurangkan rasa gatal. Anda juga petua zaman dahulu yang menggunakan tembakau atau airnya untuk mengelakkan dari terkena gigitan pacat. Tapi sekiranya tiada, anda juga boleh menggunakan garam atau minyak angin. Selepas hampir sejam berjalan, akhirnya kami sampai di lokasi yang dituju. Bunyi air terjun menyambut kehadiran kami ke satu lagi lokasi hidden gem di negeri Sarawak.
sampai di Sebabai Waterfall. Perjalanan daripada starting point ke situ mengambil masa 1 jam 10 minit dan length trail adalah 2.3 km. Enjoy the view, the majestic of the Sebabai Waterfall. Maka berakhirlah episod kami orang kali itu di Sebabai Waterfall, Kapit. Dan jangan lupa bersama kami, Khairul Nizam Nahak, di episod yang akan datang. Ninjau.